Pada kali ini, Kalish akan bercerita mengenai kisah hantu tinggi. Kisah ini dikongsikan oleh Farid, bukan nama sebenar yang terserempak hantu tinggi ketika menebas rumput sehingga menyebabkannya terkena demam seminggu. Hantu tinggi atau dikenali juga sebagai hantu galah, kononnya dikatakan berfizikal tinggi, setinggi bangunan. Mungkin ada yang menganggapnya mitos, namun jika kita banyak mendengar orang tua-tua bercerita, maka tahulah kita bahawa hantu tinggi ini sebenarnya wujud. Hantu tinggi ini, ia barangkali spesies jin ataupun syaitan yang datang mengganggu manusia. Berbalik kepada kisah si Farid, dia bekerja sebagai penebas rumput dan kerap mengambil upah menebas rumput di kampungnya. Biasanya, Farid menebas rumput menggunakan mesin rumput. Pada suatu hari, ketika sedang merumput kebun kecil di belakang rumahnya, hujan turun rintis-rintis dan Farid berhenti seketika dan berehat di bawah sepohon pokok yang rindang yang ada di situ. Dalam masa yang sama, sebelum merumput, Farid ada meninggalkan beg, iaitu bekalan makanannya yang turut dibawanya sebelum merumput yang ditinggalkannya di pohon pokok tempat di mana dia berehat sekarang. Farid membuka bekalannya dan ada beberapa sandwich telur dan sausage yang ada di dalam bekal tersebut, dan Farid menikmati bekal yang dibawanya sambil menunggu hujan rintis berhenti. Ketika asyik mengunyah makanan, Farid tergamam apabila melihat satu sosok lembaga yang sangat tinggi melintas di hadapannya. Sosok lembaga itu tersangatlah tinggi, seperti galah, dan kaki yang panjang melangkah pokok-pokok yang ada di sekitar Farid. Makanan yang dikunyah Farid tersembur dari mulutnya akibat terperanjat dengan kejadian yang dilihatnya. Farid berasa sangat cemas dan cuba bersembunyi di belakang pohon tempat ia berlindung kerana khawatir dilihat oleh hantu tinggi tersebut. Mungkin ini yang dikatakan orang hantu tinggi atau hantu galah, kata hati kecil Farid. Sebelum ini, dia pernah mendengar cerita orang tua dan dia hanya berfikir ia adalah cerita rekaan sahaja. Tetapi, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Farid terkesima dan tidak menyangka sosok hantu tinggi yang pernah diceritakan sedang berada di depan matanya. Farid memerhatikan kaki hantu tinggi itu. Kelihatannya tapak kaki hantu tinggi itu tersangat besar dan setiap langkahnya ketika memijak diikuti dengan bunyi yang sangat kuat. Kelihatan anak-anak pokok yang dipijak oleh hantu tinggi itu hancur berkecai apabila terhentak tapak kakinya. Ketika hantu tinggi melangkah pohon-pohon pokok di sekitar Farid, akhirnya hantu tinggi itu sudah mendekati pohon di mana Farid sedang berlindung. Farid membisukan diri kerana dikhuatiri dilihat oleh hantu tinggi tersebut. Apabila hantu tinggi itu tiba di pohon di mana tempat Farid berlindung,
Tiba-tiba hantu tinggi itu berhenti dan ketawa. Farid mulai cemas dan sedar bahawa hantu tinggi itu benar-benar mengetahui Farid ada di pohon itu. Kemudian hantu itu seperti memanjangkan dirinya di hadapan Farid dan menjadi semakin tinggi dan semakin tinggi. Farid mulai tergamam kerana melihat hantu tinggi itu memanjangkan diri seperti gala. Farid cuba membaling makanan yang masih dipegang di tangannya ke arah hantu tinggi itu. Tetapi hantu tinggi itu tidak takut, malah ketawa kerana dapat melihat Farid seperti ketakutan. Farid yang ketika itu sudah mati akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia sempat berfikir sama ada berlari dari pohon di mana tempat dia berlindung dan menuju ke rumahnya. Tetapi dia khawatir dia akan dipijak hantu tinggi itu. Walaupun begitu, Farid merasakan tindakannya itu adalah tindakan yang salah dan mungkin dia akan dikejar hantu tinggi itu. Maka Farid pada waktu itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menadah tangan berdoa agar hantu tinggi itu tidak mengganggunya. Farid membaca beberapa surah yang dihafal dan yang terlintas di kepalanya dan terus meniup ke arah hantu tinggi yang muncul di hadapannya. Kedengaran seperti hantu tinggi itu mengerang kesakitan, mengeluarkan suara yang berdesir dan terus menjauhkan diri dari pokok di mana Farid sedang berlindung. Farid terus membaca surah-surah ayat suci Al-Quran dan akhirnya hantu tinggi itu berasa kepanasan dan berasa tidak selesa dan terus melangkah meninggalkan Farid. Akhirnya, sosok hantu tinggi itu bergerak pantas meninggalkan Farid dan dalam beberapa saat ia hilang dari pandangan Farid. Dengan serta-merta, Farid mencapai beg dan mesin rumputnya dan dengan pantas meninggalkan pohon itu. Selepas peristiwa itu, Farid telah terkena demam seminggu dan sepertinya masih terkejut kerana tidak menyangka disapa hantu tinggi di belakang rumahnya. Begitulah pengalaman Farid yang terserempak hantu tinggi beberapa tahun yang lalu yang masih menjadi igawan ngerinya hingga ke hari ini. Jika pernah mendengar cerita orang tua, hantu jenis ini suka mengacau seseorang dengan berbaring di atas jalan dalam tempoh waktu tertentu. Hantu tinggi ini suka menyakat terutama sekali mereka yang jenis penakut dan memudaratkan mereka. Zaman dahulu, berbagai kisah aneh yang kerap didengar di mana manusia berjumpa dengan hantu tinggi dan sebagainya. Tetapi, anehnya sekarang, kisah-kisah hantu tinggi bagaikan cerita mitos dan dongengan sahaja bagi anak-anak remaja sekarang, berbeza dengan mereka yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an. Benar atau tidak kewujudan hantu tinggi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.